Menarik di Bola Itu Live minggu ini. Lagi-lagi tragedi, lagi-lagi tragedi. 5 langkah ke depan dan 1 langkah ke belakang untuk bola sepak Indonesia selepas mereka tidak lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA bawah 20. Kish, apa pula berita menarik yang anda ada? Aku pula nak bentangkan satu kes yang sangat besar tentang kenapa Leo Messi seharusnya dibawa pulang oleh Barcelona supaya Barca dan komuniti penyokong mereka boleh memberikan penghormatan yang sewajarnya diterima oleh Leo Messi. Semua ini dan banyak lagi dalam Bola Itu Live. Let's go. Jadi Kish, seperti biasa kita akan membuka panggung discussion kita pada minggu ini dengan ejen peremang kita. Minggu ni, in conjunction dengan minggu kedua puasa, aku nak bagi penghormatan dekat Hang dulu. Oh, aku mula dulu. Memulakan ejen peremang kita pada minggu ini, Kish. Aku selalunya ejen peremang aku kalau yang sedih-sedih ni aku suka later sikit. Tapi Okay. tak apa, hari ni kita start. Ejen peremang aku minggu ni Faiz sebenarnya agak sedih. Dia sedih sampai tahap dia bagi aku goosebumps lah. Okay. Minggu lepas ni aku terbaca satu laporan media UK. Aku rasa The Telegraph ataupun The Independent, aku kurang pasti. Tapi nama jurnalis, nama wartawan tersebut adalah Oliver Holt. Dan dia Agak terkenal lah, Oliver Holt. agak terkenal. Dan dia menemubual Craig Bellamy. Okay. Yang membuka kisah perjalanan hidup dia yang agak perik baru-baru ini. Craig Bellamy, untuk yang tak tahu, dah declare bankrupt Aduh. dekat UK. Dan dia pada ketika ini sedang menjadi assistant kepada Vincent Kompany di Burnley. Beli ya. Dia juga sebelum ini development coach dekat Anderlecht. Vincent Kompany bawa dia. Aku rasa dia orang bina hubungan tu dari zaman Man City kot. Ya. Yeah. So Vincent Kompany, and aku tak terkejut kalau Kompany tu sendiri, selain kebolehan bola sepak Bellamy, dia turut nak membantu Bellamy juga. Yeah. Sebab dengan cerita Bellamy ni dah mengalami masalah kewangan dah lama dah. Dia bukan berkaitan dengan gambling ke alcoholism ke, tak. Dia silap sebab dia kata dia percaya terhadap orang-orang yang salah dari sudut pandangan investment. Aduh. Orang yang dipercayai oleh dia untuk membantu dia untuk melaburkan duit dia dalam beberapa business ventures, kesemuanya gagal. Kesemuanya gagal teruk sehingga memaksa dia bankrupt. Dan dia juga hutang sedikit lah dari sudut pandangan, bukan sedikit, banyak jugalah dari sudut pandangan bayaran cukai juga di England. So apa yang dilalui oleh Craig Bellamy ni, dia mengatakan apabila dia declare bankrupt tu, apabila bank tu ataupun institut kewangan di UK tu mendeklarasikan bahawa Craig Bellamy ni bankrupt, dia kata itu adalah antara perasaan paling melegakan yang pernah dia rasa dalam hampir 4-5 tahun. Sebab dia kata 4-5 tahun lepas ni dia hidup, hari-hari dia hidup tu, dia kadang-kadang terfikir macam nak bunuh diri je. Sebab dia kata hari-hari kena kejar tentang duit, hari-hari ditanya pasal duit, dan masalah kewangan yang dia hadapi itu menghantui dia hari-hari. Dan dia kata sekarang ni dia hidup dalam situasi di mana dia tak boleh membeli apa-apa rumah sebab dia dah blacklist mah, dia dah bankrupt kan. So dia tak boleh beli rumah, dia tak boleh beli apa. Apa yang dia ada pada ketika ini hanyalah kerjaya dia bersama Burnley yang pada ketika ini, thank God, berjalan dengan Flying positif. Berjalan dengan positif. Tapi kisah ni bagi aku rasa sedih sebab ini yang kita selalu sebut yang tentang kepentingan kepentingan bagaimana seorang pemain bola sepak tu perlu dikelilingi dengan individu-individu yang boleh membantu mereka. Kita di Malaysia pun pernah dengar kes dulu masa Rizwan Puzi, atlet Paralimpik Malaysia, bila juara dia Olimpik bila dia menang pingat di Paralimpik tu, balik dapat banyak ganjaran wang kan. Ada dengar ura-ura, dengar laporan, dengar berita bahawa dia ada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak keluarga tertentu pernah cuba untuk mengambil kesempatan sehinggalah
KBS dan juga mungkin Khairi Jamaluddin pada ketika itu, kalau tak silap aku, yang ada step in dan membantu untuk menstabilkan situasi kewangan dia semula. Emmanuel Eboué, bekas pemain Arsenal juga, selepas cerai dengan isteri ambil hampir kesemua kewangan dia, harta dia, sampai tahap dia terpaksa duduk dekat rumah kawan, tidur atas sofa. Benda-benda ni menyedihkan lah, Faiz, sebab diorang ni bukan manusia yang biasa. Diorang pernah disukai, dicintai oleh, dipuja oleh ribuan di seluruh dunia. Mereka mendedikasikan hampir 15 tahun daripada hidup mereka untuk entertain, untuk menghiburkan orang ramai. Dan apabila aku baca kisah Craig Bellamy tu, ia memberi satu peringatan bahawa pemain-pemain juga adalah manusia, dan mereka juga memerlukan bantuan yang kita semua perlukan. Kita kadang-kadang ada ahli keluarga untuk membantu kita dari segi kewangan, nasihat-nasihat kewangan. Kita mungkin ada rakan-rakan, tetapi pemain bola sepak ni sentiasa dikelilingi oleh orang-orang yang nak cuba ambil kesempatan, sebab mereka berduit. Mereka berduit dan mereka bukan pakar kewangan. Sentiasa akan ada orang untuk cuba mengambil kesempatan. Aku harap pemain-pemain tempatan kita di Liga Malaysia pun gunakan contoh-contoh ni sebagai iktibar untuk memastikan bahawa tak ada siapa yang ambil kesempatan ke atas mereka. Ada satu frasa yang paling penting di sini adalah financial literacy. Ya, kita pun bukannya pakar kewangan individu kan untuk kita beri nasihat ataupun apa, tetapi sekurang-kurangnya kalau ada financial literasi kewangan yang tepat, mungkin itu boleh membantu. Kerana apa? Kerana atlet macam ni diorang dapat banyak duit dalam masa yang singkat. Selepas tu memang uncertain, Kish. Tapi itu sahaja yang mereka ada. Apa yang orang lain dapat dalam tempoh 30 tahun, mungkin diorang boleh dapat dalam tempoh 15 tahun. Itulah menyebabkan betapa orang di sekeliling mereka cuba untuk mengambil kesempatan. Dan manusia seperti biasa, hang tahu, Kish, ada baik ada jahat. Betul. Dan kalau orang tu bukan tepat yang di sekeliling dia, ia akan memberi impak yang sangat negatif. Dan kita harapkan Craig Bellamy dan juga semua bekas-bekas atlet yang mengalami masalah yang serupa boleh bangkit. Itu dulu, Kish, boleh bangkit. Betul, boleh bangkit. Daripada segi mental dulu. Mental tu sangat penting, Kish. Mental dulu. Seterusnya mungkin boleh bangkit semula daripada segi kewangan ataupun apa, sedikit demi sedikit. Kita harapkan macam tu je lah. Ejen peremang aku pula, Kish, aku dah tengok satu perlawanan Liga Perdana Inggeris baru-baru ni, yang mana aku dah lama dah tak tengok perlawanan yang macam ni. Perlawanan yang berkualiti tinggi, membabitkan bukan pasukan Big Six pun. Perlawanan yang boleh aku teka? Apa? Melibatkan Brentford ke? Ya. Okay. Di mana di Amex Stadium Brighton, keputusan akhir Brighton 3, Brentford 3. Kish, yang meremangkan bulu roma aku adalah beberapa musim lalu sahaja pasukan ni boleh bertemu, tetapi bertemu di Championship. Dan sekarang dengan naiknya mereka di Premier League, tak ada siapa yang menjangkakan mereka boleh setinggi ini dalam Premier League. 2 bulan ni, April dan juga Mei, akan menjadi 2 bulan yang aku rasakan antara yang sangat penting dalam sejarah kelab masing-masing. Kerana kedua-duanya tak pernah layak ke Eropah dan sedang memburu tiket pertama ke Eropah. Dan itu sangat possible lah. Sangat tak mustahil untuk kedua-duanya dapat. Dan bila aku tengok kualiti perlawanan itu, Gish, aku rasa macam, sebenarnya mereka ni layak untuk berada di sana. Han tahu tak, sebelum-sebelum ni kita pernah ada Burnley yang beberapa musim lalu main di Eropah, dan juga beberapa pasukan macam West Ham yang musim lalu sampai ke separuh akhir Europa League. Tetapi ada beberapa perkara tentang permainan mereka, gaya permainan mereka di dalam liga yang membuatkan kita macam not fully convinced 100% yang mereka dah ada di sana. Bukanlah aku nak kata yang aku fully convinced on Brighton dengan Brentford, tetapi kualiti perlawanan pada perlawanan itu sahaja. Almost as if De Zerbi dengan Thomas Frank yang hipsters heroes sedang cuba untuk outwit each other sepanjang perlawanan, sepanjang 90 minit perlawanan tu. Ada saja di 15 minute marks, 30 minute marks, 60 minute marks, ada saja perubahan yang membuatkan hang sebagai orang yang tengok bola sepak lama ni, hang terhibur.
takkan dia buat macam ni, takkan Ben Mee masuk balik ke dalam. Ben Mee mula dekat luar ni. Takkan Alexis McAllister menghala ke Kaoru Mitoma pula, padahal mula-mula dia macam number 6. Macam mana ni? You know, in-game changes. Betul. Itu membuatkan aku rasa macam kedua-dua De Zerbi dan juga Thomas Frank, yang aku pasti 3 tahun lepas tak ada siapa ambil peduli pasal depa. Sekarang ni menjadi antara tactician, bukan manager tapi tactician terpenting dalam Premier League tahun 22-23. Jadi aku rasakan perlawanan itu you know, bila dia berakhir dengan 3-3, tak aku rasa apa? Ini adalah scoreline yang tepat untuk perlawanan tu. Untuk perlawanan ni. Dia punya level of competition is to the point yang tak ada siapa, bukan layak. Dia ibarat kedua-dua pasukan layak memenangi, tetapi tidak ada satu pasukan yang layak tewas. Ya, betul. Itu adalah perasaan yang tepat. Dan bila aku tengok selepas whistle penamat ditiupkan, bila De Zerbi salam Thomas Frank, dia rasa macam ada satu unspoken unspoken satisfaction macam this is a good game, man. Macam tu tak? Dia ibarat kau tengok bila zaman Liverpool tengah peak main Man City. Man City, yes. And then Jurgen Klopp dengan Pep salam at the end. Yeah, setara. Oh, okay. We'll see each other again nanti. Itu aku puas hati. Aku sebenarnya tak tengok game tu, aku tengok highlight je. Mungkin aku perlu menonton full 90 minutes untuk mendapatkan full emosi yang hang experience. Hang dah tengok. Kena tengok game tu. Kepada semua yang nak tengok, masih lagi ada di Astro Go. Ada lagi di Astro Go. Okay, nanti kita tengok. Dalam bola sepak ni, Faiz, ada beberapa detik kekesalan yang aku ada. Salah satu kekesalan yang aku ada melibatkan pemain-pemain yang tidak menerima penghormatan yang sepatutnya apabila mereka ingin bersara. Salah satu contoh, and benda ni aku pernah borak dengan individu ni directly juga ketika berbual melalui Zoom. Aku paling tak puas hati apabila Claudio Pizarro, seorang legenda bola sepak di Bundesliga, bersara tanpa ada penyokong di stadium ketika musim Covid. Dia tidak menerima tepukan gemuruh yang selayaknya dia terima, dan dia tidak menerima penghormatan daripada rakan sepasukannya dalam satu full stadium kerana ketika itu Covid. Sama juga seperti David Silva, which bagi aku will go down in history as the greatest Manchester City player ever. Tidak menerima penghormatan di hadapan stadium yang penuh, Faiz. Kerana dia meninggalkan klub ketika musim COVID-19 juga. Salah satu lagi yang aku kurang berpuas hati adalah apabila Leo Messi meninggalkan Barcelona. Bukan kerana dia tak dapat penghormatan ke apa, tapi bagi aku, a player like Leo Messi, dengan segala yang telah dia lakukan di Barcelona untuk movement Catalonia, untuk bola sepak secara keseluruhan di Barcelona, bagi aku selayaknya dia bersara di institusi bola sepak itu. Perlawanan terakhir dia sebagai seorang pemain profesional seharusnya di medan yang dikenali sebagai The Nou Camp. Aksi terakhir dia sebagai pemain bola sepak seharusnya di hadapan hampir 100,000 penyokong Barcelona sendiri. Tapi apabila dia meninggalkan Barca ke PSG atas sebab-sebab yang aku rasa tak perlu kita dalami sebab kita semua dah tahu, aku faham kenapa dia meninggalkan pasukan. Aku faham kenapa kelab terpaksa menjual dia. Tapi aku sedih kerana pada ketika itu nampak seperti pengakhiran yang sempurna buat Leo Messi suatu hari nanti tidak akan tercapai. Tapi sekarang, Faiz, ada satu berita yang mengatakan bahawa Lionel Messi mungkin akan berpeluang kembali ke Barcelona. Dan sejurus lepas aku membaca berita itu, Faiz, aku dapat merasakan satu electric shock dalam badan aku yang seolah-olah mengingatkan aku semula bahawa, hey,
pengakhiran sempurna yang hang impikan tu nampaknya masih boleh berlaku. Aku tahu masa hari terakhir dia di Barcelona, dia diberikan penghormatan dengan rakan-rakan sepasukan apa semua, yang di mana ketika dia berucap tu dia mengalirkan air mata juga, agak sedih juga. Tetapi masih lagi rasa yang hubungan di antara Messi dengan Barcelona ni macam, hang tahu kalau hang ada pasangan, hang dan bekas pasangan yang tak ada closure, kan? Yang tak ada closure, yang ada unfinished business. Entah apa itu kita tak tahu, tapi macam ada feeling yang tak semuanya tertutup dengan rapi. Chapter tu tak diberikan pengakhiran yang baik. Bila kita berada dalam situasi itu, dah sasarlah kita nak cari dan cuba untuk mengakhiri dengan tepat, kan. Aku ada rasa feeling tu melihat Messi dengan Barcelona. Dan salah satu perkara yang menyebabkan aku kata kat hang tadi ketika kita off air tadi, aku kata kat hang yang aku rasa benda ni sangat possible. Hang tahu kenapa? Ada beberapa perkara. Salah satunya bila aku dengar soundbite daripada interview dua individu yang boleh aku anggap terpenting di Barcelona ketika ini. Nombor satu adalah Xavi Hernandez sendiri sebagai pengurus kelab. Nombor dua adalah vice captain club, iaitu Sergio Roberto. Kedua-duanya kata sekiranya Messi datang kembali ke Barcelona, ini adalah satu berita baik untuk kita semua di Barcelona, kerana mereka masih lagi percaya ada perkara yang Messi boleh lakukan di Barcelona sebagai seorang legenda besar, record scorer, record macam-macam record lah yang dia pecahkan di Barcelona, kan. Nah, daripada situ aku tengok balik, Kish, kalau hang perasan, orang-orang di Barcelona kecuali presiden, pemain ataupun bekas pemain ataupun coaching staff ataupun ketua jurulatih sendiri jarang mengeluarkan statement-statement yang terlalu berani. Bila Sergio Roberto dengan Xavi Hernandez dah keluarkan statement macam ni, maknanya aku rasa in the background ada movement yang sedang berlaku. Lepas tu aku tengok balik ketika international break baru ni, diberitakan dan juga difoto abang kepada Lionel Messi ada di Barcelona untuk melakukan satu negotiation. Aku fikir balik, takkan dia nak buat negotiation dengan company apa di Barcelona, melainkan FC Barcelona sahaja, kan. FC Barcelona sahajalah yang ada di Barcelona yang mungkin ada kaitan dengan Lionel Messi. Jadi aku rasa, dan daripada untuk mengakhiri aku punya teori konspirasi ni, bila Christopher Galtier sendiri yang memberikan jawapan yang kurang memuaskan ketika ditanya bab Messi. Dia kata, Messi masih lagi pemain terpenting PSG bla 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 bla, tetapi kita tak tahu apa nak jadi di masa depan. Daripada situ aku cuba connect the dots. Dan aku rasa ini akan menjadi satu kenyataan. Aku rasa ini aku bukan siapa-siapa lain yang kata. Membawa aku kepada persoalan seterusnya, Kish. Persoalan seterusnya adalah persoalan bola sepak. Kerana selepas Messi keluar 1.5 tahun yang lalu, ada revolusi kecil yang kalau kita tengok sekarang dah jadi besar dah. Barcelona dilahirkan semula, disusun semula dengan tenaga-tenaga muda yang luar biasa. Kita bercakap tentang Ronald Araujo, kita bercakap tentang Pedri, kita bercakap tentang Gavi, yang to their credit membawa beban Barcelona di bahu mereka di usia yang sangat muda, yang kurang wajar pun kalau tengok, kan. Tetapi Laporta sudah memutuskan macam tu, nak buat macam mana lagi, kan. Sekarang ni posisi Messi ketika beliau meninggalkan kelab, iaitu di sebelah kanan tu, diisi oleh dua pemain. Ousmane Dembele yang sekarang ni unfortunately injured, but a huge season for him, a very good season from him. Dan juga Rafinha yang melakukan satu perpindahan berskala besar daripada Leeds United musim lalu. Adakah masih ada tempat untuk Messi? Kenapa? Satu lagi Kalau tak pun mungkin ada peminat Barcelona boleh cakap, dia boleh main attacking midfield macam mana dia main di PSG. Kena ingat, yang ganti dia
di posisi itu adalah Pedri dan Gavi. Kedua-dua pemain ni would defend for their life, Kish. Yang mana kita tahu Messi takkan buat benda tu. Dia akan beri kontribusi tetapi dalam segi lain. From pure footballing perspective, Kish, macam mana hal lihat kau ni? Itu sebenarnya adalah satu dilema yang sangat menarik. Ya. Aku sebenarnya agak berbelah bagi dalam situasi seperti ini. Kerana dari sudut pandangan bola sepak, aku boleh nampak sedikit rasa ragu-ragu atas kebolehan Leo Messi untuk menyesuaikan diri kembali ke Barcelona. Aku guna perkataan menyesuaikan diri sebab aku rasa Barcelona di bawah Xavi ini sangat berbeza dengan Barcelona yang ditinggalkan oleh Leo Messi. Pasukan yang secara prinsip ada memegang kepada konsep tiki-taka, identity La Masia tu ada. Base tu ada. Base grounding dia tu ada. Tetapi apabila tactical systems itu berevolusi ke peringkat yang lebih tinggi, mereka lebih direct, mereka lebih vertical, lebih menekan, lebih agresif. Jadi from that perspective, aku kurang pasti kalau Leo Messi sesuai dengan bola sepak Xavi. Tetapi persoalan yang kedua, adakah aku rasa Xavi tidak boleh membina sebuah pasukan untuk memberi ruang kepada Leo Messi di situ? Aku rasa boleh. Aku rasa boleh. Cuma ia akan melibatkan beberapa sacrifices yang besar. Satu contoh terbesar yang aku boleh fikir, there is no way, tak ada cara untuk Leo Messi dan Sergio Busquets beraksi dalam line up yang sama. Aku tak boleh bayang. No way, tak boleh. Salah seorang je boleh. Sergio Busquets dengan kebijaksanaan yang ada pada dia hanya boleh beraksi sekiranya tidak ada Messi kerana dia memerlukan rakan sepasukan yang lain untuk cover dari segi work rate. Sama dengan Messi, kebijaksanaan bola sepak yang menjadi faktor dominan pada ketika ini, dia juga tidak boleh beraksi sekiranya ada seorang lagi pemain yang masih memerlukan bantuan. Itu adalah dilema untuk Xavi settlekan. Tapi pandangan aku yang seterusnya pula adalah pandangan yang bagi aku melangkaui ke semua persoalan yang baru kita sebut. Kerana bagi aku, there are certain things in life that are just bigger than tactics and football. Exactly. There are certain things dalam bola sepak yang jauh lebih besar daripada keserasian bola sepak, daripada sensibility. Salah satunya adalah penghormatan kepada wira-wira anda. Leo Messi adalah Barcelona dan Barcelona adalah Leo Messi. Dan sejujurnya, segala kesilapan yang dilakukan oleh pucuk kepimpinan terakhir Barcelona adalah sebab kenapa Leo Messi terpaksa meninggalkan. Kenapa wira terbesar mereka tidak diberikan penghormatan sejujurnya dan terpaksa meninggalkan klub. Kesemuanya salah Barcelona dan kepimpinan sebelum ini. Dan ini adalah peluang untuk mereka menebus kesilapan tersebut. Menebus kesilapan tersebut dengan membawa masuk ikon terbesar dalam sejarah mereka dan memastikan bahawa ikon ini diberi penghormatan yang sepatutnya dan diberi pengakhiran yang selayaknya. Dan aku rasa for that reason alone, dia kena buat segala yang dia boleh. Setuju. Untuk cuba bawa Leo Messi pulang. Aku bayang macam ni kalau dalam proses negosiasi bersama Lionel Messi ni, sebab aku rasa Leo Messi pun dah sampai satu tahap dalam hidup dia yang mana dia dah berubah sebagai seorang manusia. Dua faktor terbesar yang memaksa perubahan tersebut adalah dia terpaksa meninggalkan Barcelona, which is a reality yang aku yakin dia sendiri tak pernah bayang. Dia terpaksa lakukan perkara tersebut. Dan yang kedua, dia kini akhirnya mengecapi impian terbesar dalam hidup dia, memenangi Piala Dunia. Dan hang boleh nampak betapa lega Leo Messi sekarang sebagai seorang pemain. Ada satu burden yang dah hilang. Ada satu burden yang dah hilang. Tangisan air matanya ketika mereka memenangi Copa America, ketika mereka memenangi Piala Dunia. Seremoni baru-baru ini di Buenos Aires, di stadium River Plate. Yang apabila mereka present World Cup trophy itu kepada penyokong-penyokong Argentina, hang nampak riak wajah muka dia itu adalah seorang manusia yang lega. Yang dah puas hati.
Dan aku rasa dia tidak mengejar minit permainan yang terlalu tinggi, tidak mengejar gaji yang tak masuk akal. Aku rasa Leo Messi dah sampai satu tahap dalam hidup dia, dia hanya mengejar kepuasan terakhir yang tinggal dalam bola sepak. Dan antara kepuasan terbesar yang masih boleh dicari dia adalah kepuasan di Barcelona. Dia masih memiliki rumah di situ. Dia masih memiliki community yang melihat dia sebagai wira terbesar di situ. Dia ada kehidupan Dia di ada sana. kehidupan di situ. Dia macam ni, Kish. Kalau aku tengok balik dalam squad Barca, senior figures dia dah jadi macam elder statesman tau. Yang menjadi jambatan di antara squad dan juga Xavi. So elder statesman ni adalah dua orang, Busquets dan juga Sergi Roberto. Yang mana memang daripada La Masia, yang tahu kelab luar dan dalam. Alangkah baiknya kalau elder statesman group ni dikuatkan lagi dengan Lionel Messi, yang juga produk La Masia, yang tahu FC Barcelona luar dan dalam. Okay, cuma adakah dia bersedia untuk jadi macam Busquets dan Roberto? Digunakan mungkin 70%, lagi 30% adalah peranan untuk mengawal pemain-pemain muda. Dan ini akan jadi satu berita yang baik untuk Balde, Gavi, Koundé dan juga Eric Garcia yang tak sempat main dengan Lionel Messi. Akan jadi satu kesempatan yang baik untuk mereka juga. Aku setuju. Dan aku rasa kalau dia masuk, persoalan ni aku setuju dengan hang tadi, persoalan ni lebih daripada taktik. Kebaikan dia lebih daripada keburukan. Dan aku nak tengok apa yang jadi bulan Jun nanti. Dia macam ni Faiz. Region Catalonia tu kalau sampai sekarang hampir Barcelona ataupun hang akan nampak lebih banyak bendera Catalonia daripada bendera Sepanyol. Kerana mereka ada identiti tersendiri. Dan Leo Messi, biarpun dia datang daripada Argentina, daripada Rosario, dan bukan dilahirkan di Catalonia ataupun Barcelona, tetapi kejayaan yang berjaya dia capai bersama Barcelona itu selalunya adalah kejayaan-kejayaan yang comes at the expense of Real Madrid. Setiap kali Leo Messi memacu Barcelona ke arah satu kejayaan tersebut datang dengan mereka menumpaskan Real Madrid. Tak kisahlah di final ataupun di Liga. Yang penting Real Madrid tak menang, mereka menang. Correct. Dan apabila Real Madrid tak menang, dan salah satu sebabnya adalah kerana Leo Messi yang memacu kejayaan tersebut, Leo Messi secara tidak langsung menjadi bukan ikon Barcelona sahaja, tetapi ikon Catalonia. Dia dilihat sebagai anak yang macam mana aku nak cakap, adopted dalam bahasa Melayu, aku lupa pula. Anak angkat. Dia dilihat sebagai anak angkat kesayangan Barcelona. Dan for that very reason alone, dia kena pulang. Dia kena pulang so that kisah ini mendapat satu pengakhiran yang sewajarnya. Hang perasan dalam perbincangan hari ini, kita tak borak banyak taktik, kita tak borak banyak tentang keserasian. It's bigger than that. Salah satu detik yang aku takkan lupa sebagai seorang peminat bola sepak adalah detik aku menonton perlawanan terakhir Francesco Totti bersama AS Roma. Aku menangis tengok. Aku menangis tengok. Aku bukan penyokong AS Roma. Aku bukan penyokong AS Roma. Tapi aku faham Rome adalah kota yang bersejarah, yang memiliki identiti yang cukup besar. Berabad-abad namanya. Dan berabad-abad, bertahun-tahun selepas the Roman Empire jatuh, mereka tercari-cari seorang wira. Francesco Totti adalah wira tersebut. The King of Rome. Dan apabila dia bersara, penghormatan yang diberikan oleh Stadio Olimpico, wah, itu adalah penghormatan yang Leo Messi wajar menerima. Dia menang Piala Dunia untuk Argentina, tapi dia adalah wira yang lebih besar di Barcelona. Sama seperti Diego Armando Maradona memenangi Piala Dunia untuk Argentina, tetapi Maradona adalah Napoli dan Napoli adalah Maradona. Untuk mengakhiri segmen Messi dan Barcelona, kepulangan yang mungkin terjadi ni, Kish, aku nak bagi tahu satu benda aja. Kita dah tengok bertahun-tahun, disajikan bertahun-tahun dengan perseteruan El Clasico, Ronaldo, Messi, Real, Barca, bertahun-tahun. Sekarang ni takkan nak habis macam tu je tanpa ada satu farewell yang yang sedap kan. Itu tak mungkin lah. Tak mungkin lah. Dan kita akan tengok sekitar Jun ataupun Julai nanti apa yang akan terjadi.
between Messi dan juga FC Barcelona. Kish, aku nak bacakan satu ayat. Sabar aku bacakan dulu Anda jangan senyum lagi. We have to accept the result and do better. We can't feel sorry for ourselves. We have a fantastic game on Tuesday against Liverpool to put it right. Inilah adalah kata-kata seorang Graham Potter selepas beliau dimalukan oleh Aston Villa 2-0 hujung minggu lepas. Ayat terakhir dia tu We have a fantastic game on Tuesday against Liverpool to put it right. Malang sekali Kish. Selasa tiba tapi beliau yang tak ada Kish. By the time episod ni keluar, Chelsea dah lawan Liverpool dah. Keputusan tu pun kita dah mungkin tahu dah. Tapi the point is beberapa bulan lepas aku rasa 2 bulan lepas ke sebulan lepas 2 bulan lepas. Ketika aku dan Faiz berada di hulu langat tengah healing, berada di atas kerusi healing pada ketika itu, kami beri nasihat kepada penyokong Chelsea. Penyokong Chelsea kena bersabar kerana realitinya Graham Potter adalah antara jurulatih yang paling elit dan paling bijak yang muda di pentas bola sepak Eropah. Kalau diberi masa dan kepercayaan, aku yakin dia boleh mengubah nasib pasukan Chelsea. Tapi apa yang kita lupa Faiz, nasihat tu sebenarnya patut kita berikan kepada Todd Boehly. Bukan penyokong-penyokong Chelsea. Sebab last Todd Boehly sendiri tu yang tak sabar. Manusia yang keluar cakap ini adalah projek jangka masa yang lama. Manusia yang sign Graham Potter kontrak jangka masa yang lama. Dia punya staff yang diorang sailang daripada Brighton semua kontrak 5 tahun. Sebab kenapa? Projek jangka masa yang lama. Last kena kecam, under pressure sikit, jatuh nombor 11, kena pecat. Adakah ini disebabkan pressure daripada penyokong ataupun apa? Aku kurang pasti. Kenapa Kisha? Aku ingat puncak noise daripada penyokong tu bukan sekarang tau. Ia adalah sebulan yang lepas. Ketika beberapa keputusan tidak memihak pada Chelsea, lepas tu diorang ada mini resurgence, menang-menang sikit. Lepas tu sekarang, lepas international break, walaupun timing tu sedikit suspect bagi aku, aku jangkakan ini bukanlah disebabkan pressure. Sebab kalau disebabkan pressure daripada luar, outer pressure daripada penyokong, bulan lepas ataupun 2 bulan lepas dia orang dah pecat dah. Inilah keputusan bersama daripada board aku rasa, dan cara mereka dimalukan oleh Aston Villa. Keputusan adalah satu hal, tapi cara mereka mengakhiri perlawanan tersebut adalah satu lagi hal yang berbeza, Kish. Dan ini membuatkan aku hang boleh bagi ulasan hal lepas ni aku sebut. Ini membuatkan aku tertanya-tanya, adakah ada beberapa kelab elit yang tidak sesuai diletakkan projek, Kish? Dia bukan project base. Dia macam mana dia nak letak projek dalam kelab tu pun disebabkan culture of the club ataupun apa, projek tu tak akan menjadi, dan seterusnya mereka akan kembali kepada winning at all cost formula, Kish. Macam mana tengok benda ni? Aku rasa ada beberapa kelab yang seperti itu. Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea. Kelab di mana mereka tidak akan menerima penurunan prestasi untuk jangka masa yang pendek pun tak boleh. Kena menang. Di Chelsea, identiti itu diterapkan oleh Roman Abramovich. Dia dah embedded. Aku tak tahulah aku suka dengan benda tu ke tak. Yang aku pasti kalau kelab aku jadi macam tu, aku tak berapa sukalah. Tapi bukan aku nak kata itu adalah cara yang salah. Dia tak salah. Dia just preference peribadi. Aku lebih menyukakan kelab yang lebih ada sentuhan manusia sedikit. Hang boleh bagi ruang, hang boleh bagi space, hang prioritize community, Tapi bila kelab bola sepak tu fungsi utama dia hanya menang, aku rasa dia take away a bit of human element sikit lah. Tak salah, masih tak salah. Sebab itu adalah resepi yang berbeza. Hasil dia, end goal dia sama, kejayaan. Cara hang capai kejayaan tu berbeza. Dan kelab seperti Chelsea adalah kelab yang di bawah Roman Abramovich dah pun diterapkan idea bahawa tak kisahlah hang dengan reputasi apa pun, kalau club is not winning, hang kena keluar. Daripada Ancelotti pernah kena, Jose Mourinho pernah kena,
Thomas Tuchel sendiri kena, legenda diorang Frank Lampard pun kena campak keluar bila team tak perform. So it's a ruthless football institution. And dia dah sampai tahap walaupun pemilikan tu berpindah, pemilikan baru, tetapi disebabkan penyokong, identiti tu dah diterapkan ke dalam penyokong sendiri dah tak boleh bagi masa. Dia sudah jadi budaya. Dia dah jadi sebahagian daripada budaya. So Han tak boleh expect dapatkan jurulatih seperti Graham Potter. Mikel Arteta halfway through season pertama kalau kat Chelsea dah kena pecat dah. Dah kena pecat. Tak sampai full project dia dekat Arsenal macam dia sampai. Trust the process. Dia maksud trust tak sampai proses lagi dah. Dah kena pecat. Dah kena pecat. Dah kena tampak, out you go. So sekarang ni timbul satu persoalan dan perdebatan. Siapa calon seterusnya untuk Chelsea? Aku dah tak nak borak Graham Potter sebab kita semua dah tahu. I wish him well. Aku cukup meminati dia. In fact, aku yakin dia akan bangkit semula soon at another club yang akan bagi dia masa. Tapi untuk Chelsea, siapa seterusnya? Bila tengok-tengok balik, Kish, siapa yang available sekarang ni di Eropah? Ada beberapa nama yang menarik lah, of course lah. Nombor satu, kita ada Julian Nagelsmann yang baru seminggu lepas direhatkan oleh pasukan Bayern Munich. Jarang Anda jangan guna perkataan tu. Dia ini betul. adalah Bayern Munich. Ini bukan PDRM. Sabar. Ini bukan Kelantan. Tahu kenapa saya sebut direhatkan? Sebab situasi dia masih lagi mempunyai kontrak dengan Bayern Munich. Bayern Munich mungkin bijak jugalah. Okey, tak apalah, kita bayar je. Tak Faiz. Situasi dia sama. Apa? Tapi perkataan tu dia tak guna direhatkan. Sebab diorang profesional. Mungkin diorang cakap kita bersetuju untuk menamatkan khidmat dia. Masih ada kontrak. Tak ada guna we agree to rest Julian Nagelsmann. Tak ada. Tak ada. Mungkin kicker ataupun surat khabar Bill, The Spiegel mungkin tak guna direhatkan. Okey, tak apa. Dan ini adalah satu cabaran untuk Chelsea kalau nak Julian Nagelsmann, kerana mereka tidak boleh mengambil jurulatih yang unemployed. Dia masih lagi dibayar gaji oleh Bayern. Di mana kalau dia nak Julian Nagelsmann, dia kena berurusan dengan Bayern. Beberapa jurnalis setakat yang aku semak tadi mengatakan bahawa masih belum ada lagi kontak di antara Chelsea dan juga Bayern. Itu satu, Julian Nagelsmann. Nombor dua, kita ada Luis Enrique. Kish, hang tahulah kita ni minat Luis Enrique macam mana pula, kan? Daripada pandangan emosi, sudut pandang emosi, mungkin kita tak maulah ke Chelsea, buat mana ke Chelsea. Nanti dia akan melawan kita dan dia boleh tambah-tambah pula dengan squad yang Chelsea ada sekarang, kan. Aku pasti yang ada perkara yang boleh dilakukan oleh Luis Enrique di sana. Tetapi Luis Enrique awal-awal lagi bukan melalui agensi dia, bukan melalui penasihat dia, dia sendiri cakap yang dia mahukan satu projek jangka panjang. Yang mana kita sendiri sedar dekat Chelsea tidak ada ruang untuk itu. Tidak. Daripada dia mencalakan reputasi dia sendiri yang dia penat-penat bina sepanjang 10, 11, 12 tahun sebagai ketua jurulatih, baik tak payah, kan. Yang ketiga, kita mungkin masih lagi ada beberapa nama yang mungkin tak sama bracket dengan Enrique dan juga Nagelsmann, tetapi masih lagi jurulatih yang top di peringkat Eropah. Kita ada jurulatih yang boleh bermain, yang boleh bekerja dengan pemain muda seperti Ralf Hasenhüttl. Kita juga ada Alfred Schreuder. Sabar. Kita juga mungkin ada, kalau Chelsea mampu bersabar dengan Bruno Salter sekarang yang sebagai interim manager, mungkin boleh tunggu sampai hujung musim untuk Xabi Alonso ataupun apa, yang ini nama-nama B grade. Tapi itulah Faiz. Nama-nama B grade ni aku risau satu benda je. Nasib dia sama dengan Potter. Sebab pemain-pemain Chelsea ni ego tinggi. Dari zaman dulu kita pernah dapat banyak laporan yang mana diorang ni jenis yang kalau dia tak suka jurulatih, they can turn on the coaches. They have the power. Ada power, player power dekat Chelsea ni benda yang besar. Di bawah era Graham Potter pun ada banyak laporan yang mengatakan pemain-pemain tak percaya, hilang kepercayaan dengan dia. Dari awal pun tak percaya dengan dia, ramai. Chelsea pada ketika ini bagi aku memerlukan satu A-lister. Tapi kena berpengalaman. Itu yang aku tak dapat nak imagine siapa. Conte. Sebab aku
Actually, Antonio Conte mungkin, Jose Mourinho pernah pulang ke Chelsea. Dan berjaya dapat Premier League. Aku takkan terkejut kalau Antonio Conte dibawa masuk semula, kerana dia adalah seorang dia adalah seorang individu yang mahukan satu projek short term saja. Dia tidak mahu projek long term. Dia tidak mahu bekerja dengan development squad. Dia tak nak bekerja dengan pemain-pemain muda. Dia nak bekerja dengan instant winners. Dan Chelsea dan Todd Boehly ada financial power pada ketika ini untuk supply instant winners. Daripada Enzo Fernandez di bahagian tengah ke Mikhailo Mudryk, pemain muda dibawa masuk. And aku yakin hujung musim ini di bawah jurulatih baru pun mereka akan keep signing new players juga. Antonio Conte make sense. Tapi aku setuju dengan Hang, Julian Nagelsmann dengan Luis Enrique, aku secara peribadi pun berharap yang mereka pun stay away from Chelsea. Just jangan. Tapi ada juga laporan yang mengatakan Ruben Amorim, wow, nama yang agak asing tetapi siapa tahu dengan bola sepak yang sangat menarik dimainkan oleh pasukan beliau ketika ini. Ada juga yang mengatakan Oliver Glasner daripada Eintracht Frankfurt. Jadi Kish, 555 juta pound dalam 2 transfer window sahaja. Sampaikan tadi Hang kata apa? Player-player kena tukar baju dekat koridor sebab tak cukup tempat. Player terlalu ramai. Aku tak nampak perkara ni boleh ada short term fix. Maksud aku musim ni gone untuk Chelsea, kecuali mereka boleh layak ke Champions League musim depan hanya kalau mereka menjuarai Champions League, dan itu akan menjadi satu tamparan yang hebat untuk pemilik Amerika mereka yang baru ni. Okay, dan untuk itu aku rasa okay, macam ni satu lagi Kesha. Ketika mereka, aku terkejut tau masa Tuchel kena pecat September lepas. Aku terkejut. Kenapa? Pada ketika itu mereka di tempat ke-6 Premier League. It's a mixed season, tapi masih lagi bertarung kerana awal lagi bulan September kot. Tiap-tiap kena pecat. Dan sekarang ni mereka di tangga ke-10, sudah keluar daripada dua domestic cups, dan hanya ada satu lagi cabaran mereka, iaitu Champions League, yang mana itu pun para peminat rasa macam sukar. Sekarang ni apa priority mereka, Kish, ke depan, ke near future? Apa priority mereka? Aku tak tahu. Tak tahu. Kita tak boleh agak. Chelsea is an absolute mess. Benda yang mereka komunikasikan pada awal musim, pertengahan musim dan sekarang, kesemuanya berbeza. Apa guna Hang bawa masuk Graham Potter dan kemudiannya Hang tak dengar projek dia dan memberi ruang dan masa. Hang kena ingat peringatan ketika bulan Januari lepas Graham Potter transfer window, dia sendiri pernah bagi gambaran yang kelab beroperasi pada ketika itu di musim perpindahan dengan terlalu banyak penglibatan manusia-manusia tertentu. Dalam bahasa Inggeris, aku tak ingat exact ayat dia, tapi dia ada bagi gambaran seolah-olah transfer window ni banyak orang yang terlibat dalam mencadang dan membeli pemain, dan kesemua perkara seperti itu boleh memberi impak yang negatif kepada Chelsea. Kerana kita sedia maklum, contoh Enzo Fernandez tu, mengikut laporan The Athletic, itu adalah pembelian yang Todd Boehly yang nak. Dia tengok Enzo kat World Cup, dia call dia punya Chelsea staff, cakap get me that man. Sepatutnya sebuah klub yang beroperasi dengan struktur yang baik tidak function seperti itu. Ini dah level hang bayang kalau The Glazer, aku nak sign pemain ini, tak boleh. Keputusan tersebut perlu dilakukan oleh pihak pengurusan, director football ataupun jurulatih sendiri. Tapi kalau owner hang pun dah terlibat dengan transfer, itu adalah tanda yang buruk. Betul, ada insider cakap beberapa pemain yang dimasukkan ni bukan pemain Potter, tetapi mereka diberikan kepada Potter. Hang tahu paling berat sekali Potter kena buat apa? Kena call mereka as if Potter sendiri yang mau. Jahat tak? Itu sajalah yang aku cakap. That is why kelab bola sepak Chelsea ni adalah satu environment yang sangat toxic untuk sesiapa sahaja masuk pada ketika ini. Kecuali ada beberapa individu yang tadi tu yang kita sebut. And to be fair, not many managers yang akan
bergegas untuk menerima lamaran Chelsea. Ramai yang akan skeptikal, ramai yang akan berfikir dua kali. Dunia bola sepak ni walaupun kita rasa macam besar, sebenarnya di Eropah tu kecil. And the reputasi Todd Boehly tu akan mula disebut-sebut di keliling Eropah dan majoriti jurulatih yang akan dilamar akan ada gambaran tentang betapa sukarnya untuk menjadi jurulatih. Kita kena tunggu dan lihat dah siapa yang Chelsea akan lantik sebagai jurulatih mereka. Kish, ada berita sedih daripada rantau kita, tepatnya di negara jiran kita, iaitu Indonesia. Satu acara yang membangkitkan kegairahan aku, kerana aku tahu ini adalah paling dekat acara peringkat dunia bola sepak yang boleh aku ada kemungkinan untuk turut serta, tengok depan mata ataupun apa. Yang dah berbulan-bulan kita sendiri berburak betapa kita excited untuk melihat kejohanan ini berlangsung di tanah rantau kita ini. Akhirnya lenyap begitu saja, Kish. Penganjuran Piala Dunia bawah 20 tahun. Yang aku setiap kali aku ingat pasal benda ni dan aku kenang kembali aku rasa macam sayang. Ini adalah satu kesempatan untuk menaikkan bola sepak rantau kita, walaupun bukan negara kita yang main negara mereka yang akan main, yang akan menganjurkan. Ada satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita persembahkan kepada dunia. Kita bukan sahaja partisipan dalam dunia bola sepak ini, tetapi kita boleh menganjurkan Piala Dunia yang berkualiti. Dan mungkin saja pasukan Indonesia bawah 20 tahun boleh mempamerkan satu permainan bola sepak yang luar biasa di bawah Shin Tae-yong dan seterusnya layak ataupun apa. Ini adalah kesempatan ini yang diangan-angankan ini tadi musnah selepas FIFA mengumumkan bahawa mereka menarik kembali mandat yang diberikan kepada Indonesia untuk menganjurkan Piala Dunia. Atas sebab yang aku rasa lagi bodoh kalau kita telusuri sebab dia, Kish. Jadi boleh aku bagi intro sikit pasal apa? Jadi 2 minggu lepas ada kontroversi yang mengatakan bahawa Indonesia mungkin tidak menerima kedatangan pasukan Israel ke Piala Dunia bawah 20 tahun, sedangkan pasukan Israel sudah pun layak sebagai salah satu pasukan daripada Eropah untuk bertanding sebagai salah satu daripada 24 pasukan yang layak. Jadi ada dua individu, dua politikus di Indonesia yang sampai hari ini pun masih lagi ditekan dan dicaci dengan keras oleh peminat-peminat bola sepak Indonesia. Dan tak boleh salahkan peminat juga, Kish, kerana mereka pun berharap juga seperti kita kan. Yang salah satunya yang paling besar aku rasa salah seorang dia adalah wali kota ataupun gubernur Bali, tetapi yang paling teruk kena adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo adalah gubernur Jawa Tengah yang disebut-sebut sebagai salah seorang calon yang akan run for presidency pada tahun 2024 lagi melalui parti beliau, iaitu PDIP, Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan, kalau tak silap aku, PDIP. Bolak-balik bila aku telusuri, rupanya ini adalah arahan parti untuk mengeluarkan satu kenyataan bahawa mereka dia sebagai gubernur Jawa Tengah tidak menerima kemasukan Israel ke sana. Kesan daripada keputusan yang sangat politis memberi satu impak yang sangat negatif kepada keseluruhan outlook bola sepak Indonesia, Kish. Ini yang sangat kita sayangkan, Kish. Macam mana tengok perkara ni, Kish? Indonesia adalah sebuah negara yang scene bola sepak dia adalah scene yang aku paling sayang. Ya, betul. Dalam semua negara yang aku pernah pergi menonton bola sepak, kepuasan terbesar yang pernah aku dapat menonton bola sepak adalah di Indonesia. Menonton aksi timnas, menonton aksi Persija, menonton pasukan-pasukan lain. Kepuasan maksimum yang pernah aku dapat sebagai seorang peminat bola sepak adalah di Indonesia. And that's why kita turut sangat berduka dengan tragedi di Stadium Kanjuruhan beberapa bulan lepas. Yang mana kita merasakan ini adalah satu insiden yang akan merobek
reputasi bola sepak Indonesia tu dengan lebih besar. Walaupun realitinya bola sepak Indonesia ada banyak lagi perkara-perkara yang positif, yang menggairahkan, yang cukup seronok untuk kita saksikan. Ini adalah lagi satu tragedi bola sepak Indonesia. Kerana ini peluang terbesar untuk bola sepak Indonesia mengingatkan seluruh dunia bahawa ia adalah sebuah sleeping giant dalam konteks bola sepak dunia. Sebuah dunia yang masih belum diterokai secara penuh dalam konteks bola sepak. Potensi misteri yang masih kita belum ketahui secara sepenuhnya. Ini peluang terbesar. Especially selepas tragedi Kanjuruhan tu, realiti bahawa FIFA masih lagi memberikan sokongan penuh betul. untuk Indonesia terus menjadi host. Gianni Infantino sendiri secara individu datang. Betul. This was the perfect opportunity untuk Indonesia bangkit semula dan menunjukkan bahawa kami adalah sebuah negara bola sepak yang bermaruah dan berkebolehan tinggi. Dan aku, biarpun rakyat Malaysia, aku sangat seronok dan berbangga untuk melihat Indonesia menjadi host. In fact, aku dengan Hang dah berapa kali borak pasal nak travel pergi Indonesia masa Piala Dunia Under 20 tu. Tapi keputusan yang berlaku ini akhirnya melihat bukan sahaja Indonesia tidak dapat menjadi host, tetapi skuad muda Indonesia juga tidak akan dapat beraksi. Okey, bila hang sebut perkara tu, kita lihat berapa ramai orang yang dirugikan dengan ni. Nombor satu adalah kota-kota, 6 kota yang terbabit, yang seharusnya terbabit tersebut. Semua orang akan datang ke sana. Jadi akan jadi satu boost dalam sektor pelancongan mereka. Itu satu. Nombor dua adalah pasukan itu sendiri yang dibentuk oleh Shin Tae-yong sejak berapa lama. Sekarang ni terpaksa tidak bermain. Aku rasa Shin Tae-yong sendiri pun akan kecewa dengan perkara tersebut. Nombor tiga adalah kita kena ingat setiap kali Piala Dunia bawah 17 dan juga bawah 20, semua top scouts daripada satu dunia akan berkampung di situ selama sebulan dan mencari bakat-bakat terbaik daripada Piala Dunia tersebut untuk dieksport ke klub-klub terbaik di dunia. Nombor 4 adalah orang macam kita ni di neighboring countries ni, yang ini paling dekat kita boleh experience Piala Dunia walaupun hanya bawah 20. Ini paling dekat, Kish. Dirugikan juga. Yang kelima, scene bola sepak Indonesia tu sendiri. Sekarang ni mereka sudah ada satu coretan hitam di mata, mungkin di mata FIFA ataupun di mata apa. Bayangkan Kish, atas perkara ini Piala Dunia tak boleh dijalankan di sana. Kedepannya Olimpik ataupun penganjuran apa sekalipun, orang dah akan ada satu sentimen yang ini negara. Dia yang pelik tahu apa Faiz? Dia yang pelik is hang cakap ni keputusan yang politik kan. Benda tu sangat masuk akal. Tahu kenapa? Sebab 3-4 bulan sebelum ini dalam sebuah kejohanan e-sports ada pasukan daripada Israel yang ada di Bali. Dan sebelum ini pelbagai jenis kejohanan sukan antarabangsa yang pernah ditempatkan di Indonesia menerima kunjungan atlet-atlet Israel. Mereka mengatakan ada undang-undang dasar yang memang tak boleh nak kata apalah kalau undang-undang dasar kan, yang mengatakan bahawa tidak boleh ada Israel ataupun apa, tidak boleh ada negara penjajah, tak silap aku, ataupun apa. Tetapi kenapa yang e-sport tu boleh lepas? Adakah kerana ini bola sepak yang boleh dipolitikkan, yang masa dia akan jadi ramai? Adakah kerana ramai semata-mata, kerana kebisingan bola sepak semata-mata benda ni dicoret? Aku rasa sayang dan lebih banyak rugi daripada untung. Just akhir kata baru-baru ni kita ada menemu bual bekas penyerang kebangsaan Malaysia V. Saravanan. Dan dia sendiri mengatakan antara memori terbesar dalam hidup dia adalah beraksi dalam Piala Dunia bawah 17 tahun. Ketika Malaysia menjadi host tahun 1997. Tahun ini menjadi peluang untuk sekurang-kurangnya lebih 20 orang pemuda Indonesia untuk mendapatkan memori terhebat dalam hidup dalam kerjaya mereka, yang mungkin tak akan datang sekali lagi pun. Dan malangnya, atas faktor politik, 20 orang pemuda Indonesia ini dirompak daripada menerima mungkin detik terhebat dalam perjalanan kerjaya masing-masing. Itu je. Aku harap mereka boleh bangkit kerana ini akan menjadi satu
impak psikologi secara negatif yang sangat besar dalam diri mereka. Aku harap kesemua adik-adik yang seharusnya bermain di Piala Dunia bawah 20 ini boleh bangkit dengan segera, dan semoga sepak bola Indonesia kembali menyinar lah. Itu kita tak mau dengar lah perkara-perkara macam ni, Kish. Dalam pada masa yang sama, sebelum kita nak wrap up, kita mungkin nak ucapkan tahniah juga kepada pasukan PSM Makassar yang menjadi juara Liga Indonesia lepas 20 lebih tahun, aku rasa. Satu kejayaan yang besar, salah satu sinar dalam satu tempoh masa yang agak kelam, mengecewakan dan kelam untuk bola sepak Indonesia. Kerana itu saja, Faiz, untuk episod Bola Itu Live minggu ni. Korang di rumah, terima kasih kerana menonton. Kita akan jumpa korang dalam episod yang akan datang.